Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'akum ala hadzal khairil azim. Alladzi jama'allahu alaihi ahlus sawabiq mimman sabaqa lahu min indihi ta'ala sawabiqus sa'adah. Wa qadat iradatuhu lahum bil khairat likulli minhum fi ma'ashihi wa fi ma'adihi. Allahumma allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nasitu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد. حضرة المحترمين, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita merafakkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana tuan-tuan, puan-puan pada pagi ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan di tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang baik pada membicarakan tentang kebaikan. Moga-moga kebaikan ini sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di dunia bahkan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada pagi yang penuh barakah ini kita akan membicarakan satu tajuk di dalam ilmu fiqh tahawulat ataupun ilmu akhir zaman. Tajuk ini berkaitan dengan watak yang cukup penting di dalam ukhrayatuz zaman, di dalam perjalanan zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watak yang penting menghiasi petanda-petanda besar hari kiamat, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dan di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim tentang Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim daripada Huzaifah bin Asyid Al-Ghifaqi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya ketika mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berbincang, maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada kumpulan sahabat tersebut. Pertanyaan Nabi, "Madza tadzakarun?" Apakah yang diperbincangkan oleh kalian semua? Kemudian para sahabat menjawab, "Nadhkurus sa'ah." Kami membincangkan ataupun membicarakan tentang kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Innaha lan taqumu hatta tarawna qablaha 10 ayat." Sesungguhnya tidak akan berlakunya kiamat sebelum kamu melihat 10 perkara. Fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang 10 perkara tersebut. Yang pertama 10 perkara itu iaitu ad-dukhan, asap hitam yang akan keluar di akhir zaman, yang akan membaluti bumi selama 40 hari 40 malam. Itu ad-dukhan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa ad-dukhan ini akan keluar, akan membaluti bumi sebelum timbulnya Imam Mahdi Al-Muntazar. Yang kedua ad-dajjal, iaitu akan munculnya ad-dajjal wa dabbatul ard. Dan dabbatul ard iaitu binatang yang akan keluar daripada perut bumi
yang membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Yang keempat, wa tulu asy-syamsi min maghribiha. Tanda yang keempat iaitu keluarnya, terbitnya matahari di sebelah barat. Ini tanda yang akan keluar di akhir zaman. Apabila timbulnya tanda ini, maka segala pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa nuzulul Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam. Tanda kelima iaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam akan turun di Manaratul Baydha. Di mana Manaratul Baydha? Di Dimashq, di Jami' Umawi. Ketika mana Nabi Isa alaihissalam turun, ketika mana tentera Al-Masih Ad-Dajjal mengepun kaum muslimin yang ketika itu ingin menunaikan solat subuh yang diimani oleh Imamul Mahdi Al-Muntazar. Yang ketujuh iaitu wa Ya'juj wa Ma'juj. Ini topik perbicaraan kita pada pagi ini, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathatun khusuf, dan ada 3 tanda lagi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tanda ini tidak dapat dilihat oleh orang Islam. Kerana pada suatu saat umat Islam, orang yang memiliki iman walaupun sebesar senipis kulit bawang, pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan menghantar angin daripada arah Yaman, yang mana angin itu apabila bersentuh dengan kulit-kulit orang yang beriman, maka orang beriman akan meninggal dunia, dan orang beriman tidak akan merasai azab hari kiamat. Dan ketika inilah gembiranya orang-orang kafir di permukaan bumi, dan mereka ketika itu mereka menghadamkan Kaabah, mereka menghancurkan Kaabah, dan sunyi Mekah dan Madinah pada waktu itu daripada kaum muslimin, sehingga dalam banyak riwayat disebut anjing dan serigala masuk di dalam Masjid Nabawi. Ini tanda yang tidak dapat dilihat oleh orang Islam. Kemudian berlaku khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib. Terbelahnya bumi di sebelah timur dan terbelahnya bumi di sebelah barat. Bumi di sebelah blok timur, di Asia Tenggara, di Jepun, di Korea, ini akan mengalami pembelahan ataupun berlaku kita kata permukaan bumi itu akan terbelah. Akan sebahagian daripada tanah di sebelah timur akan tenggelam, wa khasfun bil maghrib, dan juga tenggelamnya sebahagian tanah di sebelah barat. Di belah Eropah itu semua akan terbenam. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan berlaku juga penenggalaman sebahagian tanah di tanah Arab. Wa akhiru dzalik narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim, dan akhir sekali akan keluar api daripada Jaziratul Arab, daripada arah Yaman. Lebih tepatnya api itu akan keluar di Qatrul Adan. Qatrul Adan itu di Bukit Adan. Adan ni di satu wilayah di sebelah utara Yaman. Tempat saya belajar dulu di Adan. Di dalam perut bumi Adan tu ada lava, gunung berapi, yang mana ketika dulu waktu saya belajar di Yaman daripada tahun 2008 hingga 2012, kita kalau waktu pagi ni kita tak berasa sejuk kalau mandi. Sebab apa? Sebab air yang keluar daripada perut bumi tu suam-suam, rasa suam. Dan api ini akan keluar daripada kota Adan. Dan guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Haddad hafizahullah ta'ala wa ra'ah mengatakan api itu akan keluar daripada Jabal Adan. Jabal Adan ni satu bukit yang sekarang ini bukit tu dia ada kubu peninggalan tentera British dulu. Dia ada buat kubu, saya pernah naik di atas tu. Api itu akan keluar daripada sana, yang mana api itu tatrudun nas ila mahsyarihim, yang akan menghambat
manusia hingga ke padang mahsyar. Maka kiamat ni dia ada 10 alamat besar. Kalau kita mengaji dalam ilmu fiqh tahawulat, petanda hari kiamat ini dibahagikan kepada 3. Pertama, tanda kecil. Yang kedua, tanda pertengahan. Yang ketiga, tanda besar. Tanda kecil kiamat bermula daripada turunnya Nabi Adam AS. Nabi Adam AS turunnya ke permukaan bumi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunnya menghalau Nabi Adam kerana melakukan kesilapan. Maka Allah Ta'ala mengampunkan Nabi Adam AS hinggalah kepada hari kiamat. Tanda kecil ni sentiasa ada, berulang-ulang daripada satu zaman kepada satu zaman. Dan tanda kecil yang terakhir yang dikatakan oleh guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, iaitu dicabutnya nyawa Iblis laknatullah alaih. Itu tanda kecil yang paling akhir. Itu tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat ni banyak, sejak daripada zaman Nabi Adam hinggalah kepada kiamat, sentiasa berulang. Yang kedua, tanda pertengahan. Tanda pertengahan itu diukur dengan marhalah, ataupun dipanggil sebagai diukur dengan zaman. Dalam ilmu akhir zaman ataupun ilmu fiqh tahawulat, dibahaskan ataupun diperincikan setiap zaman bermula daripada zaman Nabi Adam AS hingga kepada zaman Nabi Muhammad, dan daripada zaman Nabi Muhammad SAW hingga kepada hari kiamat. Kedudukan zaman yang telah diberitahu oleh Nabi. Sekarang ni kita berada di zaman apa? Selepas daripada marhalah an-nubuwah, zaman kenabian selama 63 tahun, kemudian marhalah Khulafa ar-Rashidin. Khulafa ar-Rashidin, pemerintahan Khulafa ar-Rashidin yang terpimpin ini diperintah oleh 5 khalifah selama 30 tahun. Khilafah ala nubuwah, ala minhajun nubuwah salah satu aman. Khilafah atas kenabian itu 30 tahun, bermula daripada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan memerintah selama 6 bulan. Takmil salasuna aman, sempurna 30 tahun sebagaimana riwayat Nabi, khilafah atas jalan kenabian. Kemudian berlakulah khilafah ala mulkul adud, pemerintahan yang zalim, bermula daripada turunnya Sayyidina Hasan daripada khilafah, kemudian sampailah kepada khilafah Osmaniyah. Khilafah Osmaniyah dia ada pemerintahan yang zalim bercampur dengan pemerintahan daulah Islamiah. Ada yang memerintah secara zalim, ada yang memerintah secara diktator, dan ada yang memerintah mengikut acuan Islam. Kemudian berlakunya marhalah al-Ghusaiyah. Marhalah al-Ghusaiyah itu marhalah yang mana Nabi SAW mengumpamakan umat Muhammad ini sebagaimana buih di waktu banjir. Antada'a al-umamu kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir kamu diratah sebagaimana diratah makanan di atas talam. Maka ditanya sahabat, amin qillatun nahnu ya Rasulullah, apakah ketika itu kita dalam bilangan yang sedikit hingga kita diratah? Siapa yang meratahkan kita ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, an-nasara wal yahud. Orang yang meratahkan kamu ialah orang Kristian dan Yahudi. Dan antum yauma idzin kathir, engkau pada waktu itu banyak, walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sil. Dan kamu ketika itu walaupun bilangan kamu banyak, kamu umpama, bilangan kamu ni walaupun banyak, kamu seumpama buih di waktu banjir. Kamu seumpama buih di waktu banjir, banyak tapi tidak ada faedah. Nabi mentashbihkan, mengumpamakan umat Muhammad sebagaimana buih. Sifat buih itu bagaimana? Sifat buih itu dalam keadaan banyak, kuantiti buih ni banyak buih di waktu banjir, tapi tidak ada kualiti. Begitu juga umat akhir zaman, tidak ada kualiti. Maka Al-Habib Abu Bakar Al-Adni yang menyusun ilmu akhir zaman,
secara murattab, secara tersusun, meletakkan zaman ini dipanggil sebagai zaman Al-Ghussaiyah. Zaman Al-Ghussaiyah ini zaman buih-buih, zaman setelah daripada sukut Khilafah Osmaniyah, jatuhnya Khilafah Osmaniyah di Turki, hinggalah kepada munculnya Imam Mahdi Al-Muntazar. Dan zaman Al-Ghussaiyah ini terbahagi kepada 5 zaman. Dan kita sekarang ini tuan-tuan berada di zaman yang keempat, dipanggil zaman As-Sailamah. Zaman As-Sailamah, setelah daripada jatuhnya Khilafah Osmaniyah hingga kepada munculnya Imam Mahdi, fatrah ataupun waktu tersebut dipanggil sebagai zaman As-Sailamah. Zaman As-Sailamah ni ada 5 zaman, dan kita berada di zaman yang keempat, zaman As-Sailam. Zaman As-Sailam ini bermula daripada krisis di Syria. Krisis di Syria, fa'alaikum as-Sailam, Nabi kata. Apabila berlaku fitnah di Iraq, kemudian berlanjutan ke Yaman, kemudian berlanjutan ke Mesir, kemudian berlanjutan ke Syam, fa'alaikum as-Sailam. Maka bermulalah fasa As-Sailam. Dan fasa As-Sailamah ini tidak diberitahu oleh Nabi SAW bilakah tamat. Tempoh waktu secara tepat, berapa lama ukur waktu zaman As-Sailamah. Tetapi kita akan menempuh satu zaman sebelum munculnya Imam Mahdi, iaitu zaman As-Sufyaniyah. As-Sufyaniyah itu zaman yang mana dunia akan diperintah oleh orang Islam yang zalim, yang bernama As-Sufyan, daripada Syam. Dia punya HQ dia, dia punya putrajaya dia di mana? Di Syam. Dan dia inilah yang akan membantai Ahlul Bait, keluarga Nabi di akhir zaman, membunuh Ahlul Bait, keluarga Nabi yang berada di Mekah dan Madinah. Dan ketika itulah munculnya Imam Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi ini adalah orang Yaman, Ahlul Madinah, daripada keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang mana Imam Mahdi Al-Muntazar ini di antara orang yang lari daripada Madinah ke Taif untuk menyelamatkan diri daripada dibantai oleh tentera As-Sufyani. Tetapi Imam Mahdi akhirnya berjaya menumpaskan tentera As-Sufyani di akhir zaman. Akan berlaku, dunia ini akan diperintah oleh As-Sufyani. Kemudian barulah bermulanya fasa-fasa besar kiamat. Fasa-fasa besar kiamat. Maka tuan-tuan, tanda pertengahan kiamat diukur dengan marhalah. Ini lebih detail ni kalau kita belajar dalam ilmu akhir zaman ataupun ilmu fiqh tahawulat. Fiqh iaitu kefahaman tentang tahawulat, perubahan daripada satu zaman kepada satu zaman, bermula daripada zaman Nabi Adam AS hingga hari kiamat. Dan fasa besar kiamat, ini kita ambil tajuk tanda-tanda besar kiamat, kita ambil tajuk khusus, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum berlaku Ya'juj dan Ma'juj, ada lagi beberapa watak dalam peristiwa besar hari kiamat, iaitu Ad-Dukhan. Watak ni kita akan menempuhnya sebelum munculnya Imam Mahdi. Ad-Dukhan iaitu asap hitam yang akan membaluti bumi selama 40 hari 40 malam. Daripada mana asap hitam itu tidak diberitahu oleh Nabi SAW. Cuma dalam riwayat sebut asap hitam. Dan ada teori-teori yang mengatakan, daripada pengkaji hari kiamat, ilmu akhir zaman mengatakan asap hitam ini adalah daripada hentaman meteor. Ada juga teori yang mengatakan asap hitam itu daripada letusan gunung berapi. Ada teori yang mengatakan asap hitam itu daripada senjata nuklear di dalam peperangan Mulhamah Al-Kubra, peperangan dunia yang ketiga. Yang menggunakan segala senjata-senjata yang canggih dan dahsyat, yang mengakibatkan dunia bergelap selama 30 hari 30 malam, 40 hari 40 malam. Sehingga apabila kita meletakkan tangan kita di hadapan muka, kita tak tengok, tak mampu nak tengok tapak tangan tu, tak nampak. Dunia bergelap, elektrik tak ada. Banyak binatang-binatang yang mati kecuali beberapa binatang yang berkuku. Kemudian Imam Mahdi Al-Muntazar, kemudian munculnya Al-Masihud Dajjal. Ini satu zaman, semua ini satu zaman. Imam Mahdi Al-Muntazar, Dajjal, Ad-Dukhan, Nabi Isa, itu satu zaman.
satu zaman. Kemudian barulah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Jadi apakah itu watak Ya'juj dan Ma'juj yang menjadi watak penting sebelum berlakunya hari kiamat, yang mana berulang kali banyak hadis Nabi SAW menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, iaitu surah Al-Kahfi ayat yang ke-94 dan surah Al-Anbiya ayat yang ke-96. Disebut dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berkata, qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi ini. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu hasil daripada pendapatan kami, dengan syarat engkau membina tembok, suatu tembok di antara kami dan di antara mereka Ya'juj dan Ma'juj. Jadi siapakah Ya'juj dan Ma'juj sehingga namanya dipetik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Apakah dia ini adalah jin ataupun malaikah ataupun iblis ataupun manusia macam kita, ataupun dia ni makhluk lain? Imam Ibn Katsir mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk daripada keturunan Nabi Adam AS, sebagaimana yang ditegaskan di dalam As-Sahihaini, di dalam kitab riwayat Bukhari dan Muslim. Dan seorang ulama iaitu Syekh Al-Maghari berkata, apabila mereka tiba di antara 2 gunung itu, iaitu tempat yang dikatakan oleh para pelancong pada abad yang ke-15 Masihi sebagai tempat yang unik, beliau dapati di antara 2 gunung itu tinggal suatu bangsa yang hampir tidak dapat difahami setiap persoalan yang diajukan kepada mereka, kerana tahap pemikiran mereka amat lemah. Mereka ini bangsa yang kuno, bahasa mereka ini tidak dapat difahami walaupun dengan isyarat. Sekiranya mereka mempunyai kecerdasan yang mantap, sudah tentu mereka memahami setiap persoalan yang diajukan berbanding penggunaan bahasa isyarat. Ini di dalam tafsir Al-Maghari. Bahasa dia tidak dapat difahami oleh awamun nas. Ini pelik bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan kalau kita orang Melayu pergi ke Perancis, walaupun kita tak faham bahasa Perancis, tapi dengan lugah isyarat, dengan bahasa isyarat kita tahu di immigration ni dia nak pasport, dia nak dia bagi tahu ni tandas, ni hotel. Kita boleh tahu walaupun dia bertutur dengan bahasa yang kita tidak fahami, tapi dengan isyarat dia dapat kita fahami apakah kehendak ataupun murad yang dikehendaki oleh si penutur. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj ni bahasa dia bahasa yang tidak dapat difahami. Dia punya adat sangat kuno dan primitif. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Dan siapakah Dzulqarnain yang telah membuat tembok ataupun benteng untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj? Siapakah Dzulqarnain? Adakah dia Alexander the Great yang menguasai Macedonia ketika itu, yang dikatakan sebagai Iskandar Dzulqarnain? Ramai yang kata dia ialah Iskandar Dzulqarnain yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Apakah dia? Kalau kita baca sejarah Alexander the Great ni, dia ni adalah orang yang suka berfoya-foya. Dia mempunyai kekasih gelap, kekasih gelap lelaki. Itu Alexander. Apakah orang ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang menyelamatkan kaum manusia ketika itu? Kita tengok beberapa pandangan para ulama. Di antaranya pandangan Ubaid bin Umair, Sayyidina Ubaid bin Umair, tokoh dalam kalangan tabi'in. Dia kata Dzulqarnain ini adalah sepupu kepada Nabi Allah Khidir AS, sebelah pihak ibu.
Dan sebahagian lagi mengatakan Zulkarnain ini ialah raja yang menguasai timur dan barat. Raja yang menguasai timur dan barat ketika zaman zaman Nabi Allah Khidir alaihissalam ada 4 orang. Yang pertama iaitu Namrud laknatullah alaih. Yang kedua Sulaiman bin Daud. Yang ketiga Zulkarnain. Yang keempat Bakhtansar. 2 orang daripada 4 ini beriman dan 2 orang tidak beriman. Dan ada yang mengatakan bahawasanya Zulkarnain ini adalah raja daripada Yaman. Raja daripada Yaman, iaitu namanya ialah As-Sa'ab Zulkarnain bin Harith Al-Murattib. Ini pendapat Wahab bin Munabbih, seorang tokoh tabi'in juga. Dan dia ni Zulkarnain ini ialah hidup di zaman Nabi Musa AS. Dan Nabi Khidir adalah menteri kanan kepada As-Sa'ab. Dan Khidir telah mengikuti baginda bersama-sama dalam siri pengembaraan baginda untuk menakluki negeri-negeri untuk berdakwah. Malah Khidir dikatakan telah menghilangkan diri setelah As-Sa'ab Zulkarnain telah meninggal dunia. Baik, itu Zulkarnain. Baik, Zulkarnain ini khilaf dalam kalangan para ulama. Dan ada yang mengatakan bahawa Zulkarnain ini tokoh, seorang pengkaji akhir zaman mengatakan Zulkarnain ini adalah Nabi Allah Ta'ala. Ada mengatakan dia adalah pembantu kepada Nabi. Dan pelbagai lagi pendapat. Tapi al-muhimnya, perkara ini sekiranya tidak dijelaskan oleh Quran dan hadis secara sharih, maka kita tidak akan menentukan siapakah Zulkarnain. Cuma cukuplah kita berkeyakinan, beriktikad bahawa Zulkarnain ini ialah orang yang soleh, pemimpin yang soleh, yang menguasai dunia dan berdakwah menyampaikan agama Islam kepada kaum manusia ketika itu. Baik, dan Zulkarnain ini tuan-tuan, ada orang Melayu mengkaitkan Zulkarnain ini adalah pemimpin Melayu. Pemimpin Melayu disebut dalam hikayat Raja-Raja Kelantan bahawa raja-raja negeri Kelantan ini ada hubungan kait dengan Zulkarnain. Kerana Zulkarnain di dalam rihlahnya ketika mana menyampaikan, menyebarkan agama Islam, Zulkarnain telah singgah ke negeri Kelantan, berkahwin dengan raja di Kelantan ketika itu, raja perempuan. Lalu daripada keturunan Zulkarnain itu lahirnya Sultan Kelantan sekarang. Ini hikayat saja. Dan ada orang Jawa juga mengaitkan Zulkarnain ini adalah raja mereka, kerana sifat-sifat Zulkarnain ini sama sebagaimana sifat-sifat raja mereka dulu memakai, kita kata Zulkarnain ini memakai 2 tanduk di atas kepala. Topi Zulkarnain ini ada 2 tanduk. 2 tanduk itu daripada tanduk kerbau. Dan kerbau ini adalah binatang kebanggaan orang Jawa. Binatang kebanggaan orang Jawa. Itu semua adalah teori-teori yang boleh kita ihtimal apakah itu betul ataupun tidak. Tapi Zulkarnain ini dia sampai di satu kawasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran tentang di manakah kawasan tersebut. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam, "Ya Adam, wahai Adam, labbaik wa sa'daik." Kemudian Nabi Adam berkata, labbaik wa sa'daik, iaitu kebaikan dan kebahagiaan itu berada di tangan kamu. Fayaqulu akhrij ba'asan nar, pisahkan penghuni neraka. Kemudian Adam bertanya, waman ba'astun nar ya Allah, siapakah penghuni neraka itu? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min kulli alfin. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis kudusi.
Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam AS. Allah Ta'ala kata, min kulli alfin tis'imi'ah wa tis'ah wa tis'in fa indahu yushibu saghir wa tasna'u kullu zatin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum sukara walakin azaballahi syadid. Allah Ta'ala berkata, di setiap 1000 orang ada 999 orang itu adalah ketika mana di setiap 1000 orang ada 990 orang itu ahli neraka. Di dalam neraka ni Allah Ta'ala kata kepada Nabi Adam AS supaya pisahkan ahli neraka untuk masukkan ke dalam syurga. Ahli syurga pisahkan daripada ahli neraka. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah Ta'ala, siapakah ahli neraka? Lalu Allah Ta'ala bagi tahu, daripada 1000 orang 999 itu ahli neraka dan 1 orang ahli syurga. Maka sahabat bertanya, siapakah di antara 1 orang tersebut? Siapakah 1 orang yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala ahli syurga? Kemudian Nabi SAW berkata, sesungguhnya daripada setiap orang daripada kamu, maka dari Ya'juj dan Ma'juj ada 1000 orang. Setiap daripada kamu yang masuk syurga tu 999 tu ialah ahli neraka. Ini dalam riwayat Bukhari. Nabi SAW menceritakan tentang bilangan Ya'juj dan Ma'juj terlampau ramai. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni dalam riwayat lain disebutkan semua daripada kaum Ya'juj dan Ma'juj ini ialah ahli neraka. 999 orang Ya'juj dan Ma'juj masuk neraka, 1 orang daripada manusia lain daripada Ya'juj dan Ma'juj masuk syurga. Bilangan mereka ini terlampau ramai. Hadis ini kata ulama menunjukkan kepada kita orang kafir selain daripada Ya'juj dan Ma'juj akan masuk neraka bersama dengan Ya'juj dan Ma'juj. Selain itu, hadis ini juga memberi gambaran kepada kita bahawa banyaknya bilangan Ya'juj dan Ma'juj serta sedikitnya daripada kalangan orang yang beriman masuk ke dalam neraka. Hal ini boleh difahami melalui hadis Nabi SAW dalam riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika yaum yunadillah fihi Adam fayunadihi rabbahu fayaqul." Itu adalah hari di mana Allah Ta'ala berfirman kepada Adam AS, "Wahai Adam, utuslah utusan ke neraka." Adam bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, apakah itu utusan neraka?" Allah Ta'ala menjawab, "Daripada setiap 1000 orang 999 orang ke neraka dan 1 sahaja yang akan masuk ke syurga." Semua yang berada di situ merasa putus asa sehingga tidak ada yang tertawa lagi. Lalu Nabi SAW ketika mana melihat keadaan para sahabat, Rasulullah SAW berkata, "Beramallah dan bergembiralah kamu kerana demi zat yang Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya kamu tidak termasuk di dalam ciptaan Allah Ta'ala yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ya'juj dan Ma'juj serta orang yang mati daripada keturunan Adam dan juga keturunan Iblis." Imran berkata, Imran ni periwayat hadis ini, berkata, "Mereka pun bergembira dengan sebahagian hal yang mereka temukan." Baginda berkata, "Beramallah dan bergembiralah kerana demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah kamu berada di tengah-tengah manusia melainkan seperti tahi lalat di sebelah unta atau seperti tanda di lengan binatang ternakan." Kamu yang dimasukkan seperti tahi lalat di sebelah unta, iaitu jumlah kita tu sebagaimana tahi lalat, dan jumlah Ya'juj dan Ma'juj seperti mana unta. Banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj dibandingkan dengan jumlah manusia yang beriman. Kalau kita tengok unta, itulah Ya'juj dan Ma'juj. Dan kita tengok tahi lalat, kecil saja, itulah jumlah orang yang beriman yang masuk ke dalam syurga. Yang baki yang besar tu akan masuk ke dalam neraka. Dan ahli neraka kebanyakannya
dihuni oleh Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ni banyak. Nisbah diri kita manusia biasa dengan Ya'juj dan Ma'juj, satu orang kita 1000 orang dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Demikian keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini tuan-tuan berada di dalam tanah. Banyak riwayat yang sebut bahawa dia ini berada di dalam tanah, yang mana tanah itu di dinding ataupun di tembok dengan besi-besi yang dicairkan dengan tembaga oleh Zulkarnain untuk menghalang bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini keluar, memusnahkan penduduk sekitarnya ketika itu. Mereka ni satu hari di akhir zaman akan keluar, sebagaimana keluarnya lava daripada letusan gunung berapi yang akan keluarnya dalam keadaan yang laju. Keadaan yang laju. Syekh Al-Maghari berkata, Syekh Al-Maghari ini seorang mufassir, seorang ahli tafsir. Ketika mana dia mentafsirkan ayat hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, ketika mana apabila terbukanya tembok yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman itu, mereka meluru turun daripada tiap-tiap tempat yang tinggi. Syekh Al-Maghari berkata di dalam tafsirnya, iaitu Ya'juj dan Ma'juj ini mereka turun seperti helang dari setiap bukit. Helang ni dia turun daripada bukit dalam keadaan yang sangat pantas dan cepat dan dataran yang tinggi. Keadaan ini serupa dengan kaum Genghis Khan yang diceritakan oleh pakar sejarah Arab dan Perancis. Peperangan mereka ini bermula dari dataran Asia Tengah. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini di dalam surah di dalam kisah Al-Sabiqin fil Quran disebutkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj apabila keluar di akhir zaman, mereka ini akan memusnahkan sebahagian daripada manusia ketika itu. Mereka ini kaum yang primitif dan kuno. Mereka akan makan manusia. Mereka keluar dalam keadaan yang pantas, dan negeri-negeri yang berdekatan dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj itu, manusia-manusia, binatang-binatang, ternakan-ternakan, pertanian, semuanya dimusnahkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Bilakah mereka ini muncul? Para ulama menyebut ada dua pandangan para ulama tentang bilakah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Pandangan pertama, Ya'juj dan Ma'juj ni dia muncul sekali saja, iaitu ketika mana nak dekat kiamat. Nak dekat kiamat, ketika mana berlakunya terbunuhnya Al-Masihud Dajjal, kemudian dunia ini akan diperintah oleh Imam Mahdi, kemudian Imam Mahdi Al-Muntazar meninggal, maka Nabi Isa AS mengambil alih pemerintahan dunia daripada Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi, dalam tempoh pemerintahan Imam Mahdi, selama Imam Mahdi ni selama pemerintahan Nabi Isa AS memerintah dunia selama 40 tahun, ketika itulah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Pandangan yang kedua menyebut bahawa mereka akan muncul beberapa kali, bukan sekali saja, banyak kali akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Sejak daripada zaman prasejarah hinggalah pengakhirannya dengan kemunculan besar-besaran yang membawa kemusnahan yang dahsyat ketika mana kiamat hampir terjadi. Dan apakah Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kabilah yang sama? Ya'juj dan Ma'juj apakah mereka ini bangsa yang sama ataupun bangsa yang berbeza? Para ulama mengatakan Ya'juj ni satu kabilah dan Ma'juj ini kabilah yang lain, dan mereka ini adalah keturunan Nabi Adam AS. Dia bukan jin
Ya'juj dan Ma'juj ini bukan jin, bukan binatang, bukan malaikat. Dia ini adalah manusia, yang mana dia ini daripada keturunan Adam, daripada Yafis bin Nuh. Ini adalah berdasarkan hadis sahih. Dan tafsir Ibn Katsir menyatakan bahawasanya nasab mereka ini adalah daripada anak-anak Nabi Nuh AS. Ada teori yang mengatakan bahawasanya Ya'juj dan Ma'juj itu hanyalah majaz. Apa itu majaz? Ya'juj dan Ma'juj ini bukan hakikat, bukanlah manusia yang akan membuat kerosakan di permukaan bumi dengan memakan daging manusia, dengan memusnahkan ternakan-ternakan, dengan meminum air laut. Tidak. Ya'juj dan Ma'juj ini ialah lava gunung berapi. Ada teori-teori daripada pengkaji hari kiamat yang berpandangan demikian, tapi ditolak oleh sejumlah besar ulama kerana ada hadis Nabi SAW yang Nabi SAW ceritakan dalam hadis sahih sifat Ya'juj dan Ma'juj. Teori yang mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu ialah letusan gunung berapi. Mereka berpandangan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini keluar daripada gunung yang tinggi. Keluarnya dia akan turun dalam keadaan yang pantas, sebagaimana lava gunung berapi. Mereka berpandangan bagaimana mungkin kalau Ya'juj dan Ma'juj itu manusia boleh hidup di bawah tanah yang tidak ada padanya oksigen. Mana mungkin begitu? Tapi qaddarallahu ma syaa fa'al. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mungkin ada satu sistem yang mana Allah Ta'ala telah strukturkan kepada Ya'juj dan Ma'juj, dia boleh hidup di dalam tanah tanpa oksigen. Itu boleh dikaji lagi. Dalam hadis sahih banyak menyebut tentang sifat Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak ada hadis yang menyebut bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu sebagaimana letusan gunung berapi. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, ini hadis Nabi cerita tentang bagaimana sifat ataupun fizikal Ya'juj dan Ma'juj. Nabi sebut khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibun isba'ahu min ladghahi aqrab faqal innakum taqulu la adu wa innakum la tazalun tuqatilu aduwa hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj iradul wujuh sigarul uyun syuhbus su'ab min kulli hadabin yang siluna ka'anna wujuhuhum al-majjan al-mutrafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana satu hari Nabi berkhutbah dalam keadaan jari Nabi dibaluk kerana disengat kala jengking. Nabi bersabda, kamu mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kamu akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya, itu kata Nabi SAW. Lebar mukanya, kecil, yakni sepek matanya sepek, dan ada warna putih di atas rambutnya yang atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. Nabi sebut wajah mereka ni seperti perisai. Mereka mengalir daripada tempat yang tinggi. Daripada hari ini ada yang mentakwilkan dengan takwil yang jauh. Mereka berteori kata mengalir. Nabi sebut mengalir. Kalau manusia ni tidak mengalir, yang mengalirnya cecair. Tapi ingat, terkadang Nabi akan berbahasa dengan hakikat, dan terkadang Nabi akan berbahasa secara majaz. Hakikat dan majaz. Hakikat ini Nabi akan mengatakan sesuatu itu secara realistik, dan terkadang bahasa Nabi menggunakan bahasa majaz, analogi. Ini analogi, mengalir. Sesuatu itu mengalir, yakni turun sesuatu itu dalam keadaan yang cepat dan pantas. Jadi berdasarkan hadis ini disebutkan bahawasanya mereka ini adalah kecil matanya. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini kecil matanya, dan mereka mempunyai
muka yang lebar. Muka yang lebar. Dan dalam riwayat lain disebutkan Ya'juj dan Ma'juj ni bangsa yang kuat tubuhnya gagah. Dan tidak ada mampu suatu kaum pun yang mampu memerangi mereka. Hatta Nabi Isa AS itu pun terperangkap dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kekuatan Nabi Isa ni Masya Allah, Tabarakallah, disebut dalam riwayat Al-Masihud Dajjal yang tidak mampu dikalahkan oleh Imam Mahdi Al-Muntazar dapat dikalahkan oleh Nabi Isa. Al-Masihud Dajjal satu hari nanti ada watak penting yang akan membuat fitnah di permukaan bumi. Watak itu bernama Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal ni dia akan memerintah bumi selama 40 hari 40 malam. Hari pertama dia memerintah sama seperti mana setahun pemerintahan. Hari kedua dia memerintah sama seperti sebulan pemerintahan. Hari ketiga dia memerintah sama seperti seminggu pemerintahan. Dan 37 hari lagi sama seperti mana hari biasa. Dan dia akan membuat onar di seluruh pelosok bumi dengan fitnah, kekacauan, dengan kesyirikan, membawa unsur-unsur syirik, sehingga ramai daripada manusia-manusia yang berjumpa dengan Al-Masihud Dajjal untuk mendakwah kepada Al-Masihud Dajjal, mentauhidkan Allah Ta'ala, mereka itu menjadi pengikut Al-Masihud Dajjal. Ini Dajjal ni, siapa yang jumpa dengan dia pasti akan menjadi pengikut dia, sebab fitnah dia adalah sangat-sangat besar. Fitnah Dajjal ni sangat besar. Dia Dajjal ni tak adalah di akhir zaman ni fitnah yang besar Dajjal. Ketika mana timbulnya Dajjal, seluruh ahli sihir, seluruh syaitan iblis berada di bawah tapak tangan Dajjal. Dia akan pergi daripada satu tempat ke satu tempat dengan sepantas kilat. Ini benda yang khariqul lil adah. Benda yang khariqul lil adah yang Allah Ta'ala bagi kepada Al-Masihud Dajjal, benda yang mencari adat. Dia pergi daripada timur ke barat dalam sekelip mata. Benda ni kita tak terbayang pada adat biasa, tapi benda ni akan berlaku. Yang mana Dajjal ni tuan-tuan akan muncul, ada 3 tanda. 3 tahun sebelum munculnya Dajjal, ada 3 tahun yang mana dunia ini akan mengalami krisis makanan dan kemarau yang panjang. Disebut dalam riwayat At-Tirmizi bahawa tahun pertama sebelum datangnya Dajjal, iaitu Allah Ta'ala tahan 1/3 daripada hasil langit dan 1/3 daripada hasil bumi. Maknanya hasil langit hujan tak turun 1/3 mengikut kebiasaannya. Begitu juga hasil bumi 1/3 ditahan oleh Allah Ta'ala. Tahun kedua Allah Ta'ala tahan 1/3 daripada hasil langit, 2/3 daripada hasil langit dan 2/3 daripada hasil bumi. Dan tahun ketiga Allah Ta'ala tahan seluruh daripada hasil langit dan seluruh daripada hasil bumi. Maka hujan tak turun, tumbuh-tumbuhan mati, ternakan mati, manusia mengalami krisis makanan. 3 tahun dilanda dengan ujian sebelum timbulnya Al-Masihud Dajjal. Maka ketika mana manusia kelaparan ketika itu, maka datangnya Dajjal membawa gandum dan kari kambing, daging kambing untuk diberi makan kepada manusia-manusia ketika itu. Syarat untuk dapatkan makanan daripada Dajjal ialah mestilah seseorang itu beriman kepada Dajjal. Orang beriman ketika itu untuk mengelakkan diri dia berjumpa dengan Dajjal, dan untuk mengelakkan dirinya terus kelaparan, mereka hanya kenyang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenyang orang beriman zaman Dajjal mai itu, dia kenyang dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir. Kita nak kenyang dengan zikir tak boleh. Pagi ni kenyang dengan zikir, bahan nasi kerabu dulu, nasi air dingin Putrajaya,
Benda ni hanya dilalui oleh ahli-ahli sufi yang mengenal bagaimana untuk kenyang dengan berzikir kepada Allah. Padi semua tak ada, ternakan semua mati. Makanan ketika itu hanya ada pada Dajjal. Siapa nak makan, beriman dengan Dajjal. Ada diriwayatkan bahawa ada orang soleh yang ingin yang ingin mempertahankan keimanan manusia ketika itu. Dia pergi berjumpa dengan Dajjal untuk dakwah Dajjal, tapi akhirnya dia menjadi pengikut Ad-Dajjal. Pengikut Dajjal. Dan Dajjal ni banyak bunuh manusia. Dajjal ni banyak bunuh manusia. Dan tidak ada satu pun tentera, bahkan tentera Imam Mahdi, yang berjaya menewaskan tentera As-Sufyani, yang mana dunia sebelum timbulnya Imam Mahdi ada kerajaan kerajaan Sufyani. Kerajaan Sufyani ini kerajaan terkuat di dunia ketika itu, yang mana ditewaskan oleh Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi tak mampu nak tewaskan Dajjal, sehinggalah Imam Mahdi terkepun di Masjid Jami' Umawi di Damsyik. Dikepun oleh Al-Masihud Dajjal bersama dengan 125,000 pengikut Dajjal daripada Isfahan, Iran, berpakaian berjubah hijau, serban hijau. Bukan haji dah. Pakaian tentera Dajjal ketika itu, serban hijau, jubah hijau. 125,000 orang nak bunuh dah Dajjal, nak bunuh dah Imam Mahdi dan kaum muslimin ketika itu. Maka turunnya Nabi Isa AS. Nabi Isa AS turun daripada langit. Kemudian apabila kaum muslimin nak iqamah, untuk selesai iqamah untuk menunaikan solat subuh, tengok satu cahaya turun daripada langit. Nabi Isa antara Nabi yang Allah Ta'ala tidak wafatkan lagi, diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, kemudian akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala di akhir zaman di Manaratul Baydha. Maka kaum muslimin bila melihat Nabi Isa turun daripada langit, yang mana Nabi Isa ini berpakaian, ketika mana dia turun tu pakaian putih, rambut panjang, diapit oleh malaikat kiri dan kanan. Maka Imam Mahdi yang menjadi imam kepada kaum muslimin ketika itu berundur. Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa AS akan jadi imam, sebagaimana dalam nas hadis. Imam Mahdi ini ialah mujtahid. Imam Mahdi ini ialah mujtahid. Waktu dia Imam Mahdi ini dibai'ah di depan Kaabah, di antara Hijr, Ismail dan Rukun Yamani, dan dia mengislahkan seluruh masalah ummah dalam satu zaman. Allah Ta'ala bagi karamah kepada Imam Mahdi Al-Muntazar, mengislahkan, menyelesaikan semua isu ummah, pertelingkahan mazhab, pertelingkahan politik, pertelingkahan dalam kalangan kaum muslimin dapat didamaikan oleh Imam Mahdi Al-Muntazar dalam satu malam. Itu Allah Ta'ala bagi karamah kepada Imam Mahdi Al-Muntazar. Dan musuh-musuh yang berhadapan dengan Imam Mahdi pasti akan ditewaskan oleh Imam Mahdi dan pengikut-pengikutnya, hatta tentera As-Sufyani, tentera terkuat di dunia ketika itu. Maka bila Imam Mahdi berhadapan dengan Dajjal, Imam Mahdi tahu dia tak akan mampu menewaskan Dajjal. Dajjal ni sangat-sangat kuat. Dia akan keluarkan daripada mulutnya emas, keluarkan daripada gandumnya, daripada tangannya gandum-gandum yang dapat dimakan oleh manusia yang kelaparan ketika itu, dengan syarat mereka sanggup beriktikad beriman dengan Dajjal sebagai Tuhan ataupun Nabi. Mula-mula kata Nabi, kemudian diangkat sebagai Tuhan. Dajjal mampu mengeringkan satu laut dan mampu untuk membasahkan laut, melimpahkan balik air itu, mampu membunuh seseorang dan mampu menghidupkan seseorang dengan istidraj yang Allah Ta'ala bagi kepada Dajjal. Jadi Imam Mahdi tak mampu untuk menewaskan Dajjal kecuali Nabi Isa AS. Maka ketika mana Nabi Isa turun, Imam Mahdi berundur untuk mengalu-alukan kedatangan Nabi Isa dan mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam. Nabi Isa menolak.
dan mengatakan bahawa kamu adalah imam di akhir zaman. Aku diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit bukan untuk menjadi imam kepada kaum muslimin. Sekiranya aku menjadi imam kepada kaum muslimin ketika itu, takut manusia akan beranggapan bahawasanya aku ini akan menurunkan syariat yang baru, akan membawa syariat yang baru. Maka selesai daripada sembahyang subuh, maka pintu Masjid Umawi di Manaratul Bayda di Damsyik itu dipecahkan oleh Al-Masih Dajjal dan tentera dia. Maka Dajjal yang tidak mampu ditewaskan oleh Imam Mahdi dan kaum muslimin, melihat di dalam kelompok kaum muslimin itu ada Nabi Isa AS. Maka Al-Masih Dajjal tahu bahawasanya orang yang boleh mengalahkannya sudah ada dalam kalangan kaum muslimin. Maka Al-Masih Dajjal pun lari ke sebelah timur. Maka Nabi Isa menghambat di sebelah timur, mengejar di sebelah timur. Kekuatan Al-Masih Dajjal, dia boleh ke sebelah timur dalam sekelip mata. Maka Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada Nabi Isa 2 kali ganda kekuatan Al-Masih Dajjal. Ketika mana Al-Masih Dajjal ingin ke sebelah timur, Nabi Isa sudah berada di sebelah timur. Dia pergi ke sebelah barat, Nabi Isa sudah ada di sebelah barat. Kemudian dia lari di Al-Quds, di Palestin. Nabi Isa sudah berada di Palestin. Disitulah Nabi Isa AS membunuh Al-Masih Dajjal. Tapi Nabi Isa AS tidak mampu membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Tidak mampu. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu membunuh Ya'juj dan Ma'juj, kerana bilangan mereka terlampau ramai. Kalau manusia ni ada 5 bilion darab dengan 1000 orang dia, Masya Allah, tabarakallah. Bangsa ni di antara sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj. Dalam banyak riwayat Nabi sebut bahawa mereka ini bangsa yang kuat, memiliki tubuh yang gagah. Tidak ada manusia mampu memerangi mereka. Mereka mempunyai muka yang lebar, kecil matanya, dan mereka ini hidup panjang, mempunyai umur yang panjang. Dan mereka adalah manusia, bukanlah hidup di alam gaib, dan bukan juga seperti jin. Dalam riwayat sebut bahawasanya Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati. Ya'juj dan Ma'juj kecuali melahirkan 1000 orang anak. Umur dia panjang sangat. Kita 3, 4, 5 orang ni okey, tak larat dah. Umur dia panjang ni disebutkan dalam riwayat, nanti kita akan baca hadis. Ya'juj dan Ma'juj ni tidak akan mati, Ya'juj dan Ma'juj, kecuali melahirkan 1000 orang anak. Allahu Akbar. Ramai anak dia. Baik. Dalam hadis disebutkan, wa ma yamutu rajul minhum hatta yulada lahum min sulbihi alfun. Ini riwayat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Disebutkan tidak meninggal seorang daripada mereka sehingga lahir daripada mereka 1000 orang. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan apakah Ya'juj dan Ma'juj ni ada dah? Sebagaimana penceritaan kita di awal kuliah tadi, bahawasanya Ya'juj dan Ma'juj ni ada dah sejak daripada zaman Zulqarnain. Dikepun, dipagar dengan besi dan tembaga oleh Zulqarnain. Zulqarnain ni hidup zaman bila? Ada riwayat kata dia hidup zaman Nabi Khidir, anak zaman Nabi Musa, dan Nabi Khidir menjadi pembantu dia. Ada kata bahawasanya Zulqarnain ni hidup di zaman Nabi Isa AS. Banyak riwayat. Tapi al-muhimnya, Zulqarnain ni ialah manusia yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Di antara jasanya ialah beliau berjaya memagarkan Ya'juj dan Ma'juj dengan besi, dengan penghadang-penghadang besi yang dicairkan dengan tembaga untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj keluar untuk memusnahkan manusia. Dalam hadis disebutkan dalam riwayat Ibn Majah, disebutkan inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiru kulli yawmin hatta idza kadu yarawna syuja' asy-syams.
sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini akan menggali setiap hari. Dia berada di perut, bawah perut tanah ni. Dia akan menggali setiap hari sehingga mereka ternampak pancaran matahari. Duk gali. Hari-hari duk gali. Daripada pagi gali sampai ke petang mereka nampak pancaran matahari. Maka mereka, ketua mereka kata, esok kita gali balik. Dah sampai petang ni kita rehatlah dulu. Kemudian esok pagi ketika mana mereka nak gali kembali, Allah Ta'ala dah kembalikan sebagaimana asal. Begitu juga mereka gali setiap hari. Semenjak daripada zaman prasejarah, zaman kuno, zaman Nabi Musa, hinggalah kepada satu saat yang Allah Ta'ala takdirkan, ketua dia mengucapkan insya-Allah. Insya-Allah esok kita akan keluar. Kita gali, settle petang, insya-Allah esok kita akan keluar. Maka mereka akan keluar secara beramai-ramai. Mereka ni istiqamah, hari-hari duk gali. Baik. Jadi di manakah persoalannya? Di manakah tembok yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj? Adakah tembok itu berada di Mesir, ataupun tembok itu berada di Malaysia, ataupun di China? Ada setengah teori mengatakan tembok besar China ialah tembok yang memenjarakan Al-Masihud Dajjal yang berada di bawahnya. Baik. Jadi Al-Quran menyebutkan tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj di dalam surah Al-Anbiya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taqrubu fi 'aini haminatan wa wajada indaha qauma qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nuqra wa amma man wajada tatla'u ala qaumin lam naj'al lahum min dunihi sitra kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saydi wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnain in ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'al laka kharajan an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala lama makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فأما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Ini di dalam surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya, yakni perihal Ya'juj dan Ma'juj. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi, dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukan, lalu ia menurut jalan yang menyampaikan maksudnya, sehingga apabila ia sampai ke daerah matahari terbenam, ia mendapati terbenamnya di sebuah mata air yang hitam berlumpur. Ini sifat kawasan yang mana dipenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ia dapati di sisinya satu kaum yang kufur ingkar. Kami berfirman dengan mengilhamkan kepadanya, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Dia berkata, adapun orang yang melakukan kezaliman, kufur derhaka, maka kami akan menyeksanya, kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya,
lalu diazab dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit. Ini kawasan sifat-sifat kawasan yang mana dipenjarakan Ya'juj dan Ma'juj di daerah matahari terbit. Ia mendapati terbitnya daripada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Demikian halnya, dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain sehingga apabila sampai di antara dua gunung. Sifat yang ketiga yang direkodkan di dalam Al-Quran, sifat yang mana beradanya Ya'juj Ma'juj, iaitu berada di antara dua gunung. Ia dapati di sisinya suatu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataannya. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu daripada hasil pendapatan kami, dengan syarat engkau membinakan sebuah tembok di antara kami dengan mereka? Dia menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhan jadikan kepada aku menguasainya lebih baik daripada bayaran kamu. Oleh itu, bantulah aku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi, sehingga apabila terkumpul separah tinggi menutupi lampangan antara dua gunung itu, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu, sehingga apabila ia menjadikan merah menyala seperti api, berkatalah dia, bawalah tembaga cair supaya aku tuan atasnya. Bagi mereka tidak dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Setelah itu berkata Zulkarnain, ini adalah suatu rahmat daripada Tuhan. Dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhan itu maha benar. Baik, jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahawasanya kedudukan tembok Ya'juj dan Ma'juj itu di antara dua gunung di negeri yang berdekatan dengan matahari terbit. Di situ ada kawasan yang berlumpur hitam. Jadi di manakah tembok Ya'juj dan Ma'juj? Maka ulama berbeza pandangan tentang kedudukan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ada beberapa pendapat. Di antaranya pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa tembok Ya'juj dan Ma'juj itu berada di antara negara Turki dan Rusia, berdekatan dengan pergunungan Kaukas. Pergunungan Kaukas ni tingginya lebih kurang 1000 hingga 3000 meter, 1 kilometer hingga 3000 kilometer. Ia menjadi penghalang yang tebal, teguh dan tinggi menjulang supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat melubanginya kerana ketebalan, dan tidak pula dapat memanjaknya kerana amat tinggi dan licin. Dinding ini dikenali sebagai Daryal Ghosh, ataupun yang mana Daryal Ghosh ni diperbuat daripada besi bercampuran tembaga. Ini sebagai ulama kata ini berada di antara negeri Turki dan Rusia. Ada yang mengatakan bahawa kawasan tembok Zulkarnain yang memagarkan Ya'juj dan Ma'juj itu berada di utara Georgia, di selatan Rusia. Dan ada yang mengatakan bahawasanya tembok Ya'juj dan Ma'juj ini berada di negeri India. Ini pendapat daripada Dr. Abdul Halim Al-Khidir. Dan setengah ulama mengatakan bahawa tembok Ya'juj dan Ma'juj ini di antara Afghanistan dan India. Dan banyak lagi pendapat. Kata ada yang berada di negeri Azerbaijan dan Armenia.
banyak pandangan-pandangan ulama tentang kedudukan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tapi walhasilnya, tembok Ya'juj dan Ma'juj sama ada di negeri Rusia ataupun sempadan Turki dengan Rusia, ataupun di antara Afghanistan dan India. Itu perkara yang boleh diperselisihkan. Kemungkinan benar, kemungkinan tidak. Tetapi tembok ini, satu hari nanti ni tembok ini akan dipecahkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sama ada di mana-mana itu bukan i'tikad kita. Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk mencari di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tapi beriman dengan kewujudan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah akidah kita umat Islam. Akidah kita umat Islam, dan termasuk dalam ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu akhir zaman tentang Ya'juj dan Ma'juj ni wajib dipelajari supaya kita dapat menghindar daripada fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi satu hari nanti tembok ini akan dapat dipecahkan. Dalam Quran disebutkan, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Satu hari nanti Allah Ta'ala akan menjadikan tembok itu hancur, dan adalah janji Tuhan itu maha benar. Baik, tuan-tuan, bila Ya'juj dan Ma'juj keluar di zaman Nabi Isa AS, Ya'juj dan Ma'juj ini akan pergi ke seluruh pelosok-pelosok kampung, pelosok-pelosok negeri, sehingga kaum di kebanyakan negeri-negeri ini akan dimusnahkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga banyaklah manusia bersembunyi di tempat-tempat yang tinggi untuk melindungi mereka daripada ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi Nabi Isa AS dan kaum muslimin ketika itu bersembunyi di Gua Sur. Setiap tempat yang dimasuki oleh Ya'juj dan Ma'juj, pasti manusia di tempat tersebut akan dihapuskan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan setiap sungai yang diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj, maka sungai tersebut akan kering, menunjukkan bahawasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ni banyak, sehingga manusia di dunia itu ketakutan. Lalu mereka bersembunyi di tempat-tempat yang tinggi. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahawasanya ketika mana Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa AS, sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Maka biarlah hamba-hambaku menuju ke Sur. Lalu Allah Ta'ala keluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka meluru turun daripada tiap-tiap tempat yang tinggi. Kemudian mereka akan melewati tasik Tabariyah atau Buhairah At-Tabariyah, dan meminum seluruh air yang ada di dalamnya. Hinggalah ketika barisan paling belakang di antara mereka sampai ke tasik tersebut, mereka berkata, sungguh dahulu di sini masih ada air. Dia kata, ini baru satu geng Ya'juj dan Ma'juj datang di tasik Buhairah. Tasik Buhairah ni tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah ni di mana? Itu di Palestin, dekat dengan Bukit Golan. Dekat dengan Bukit Golan. Hamba biasa pergi tengok. Di Palestin, bukan di Israel. Memang kata di Israel, tapi negara Haram Israel. Tasik Tabariyah, Buhairah At-Tabariyah ataupun tasik Tabariyah ini ialah tasik air tawar terbesar di Timur Tengah. Dia memiliki ukur lilik sepanjang 53 km dan kedalaman 43 meter. Keluasan tasik Buhairah Tabariyah ini 166 km. 166 km. Mari geng-geng Ya'juj dan Ma'juj ni minum air di tasik Tabariyah ataupun tasik Tabariyah, kering air tersebut. Masya Allah, tabarakallah.
Mari kelompok geng-geng dia yang belakang-belakang ni nak minum, tak ada, habis dah. Dan mereka mengatakan bahawasanya ini dulu ni ada air, tengok-tengok dah tak ada air. Kita kalau orang Putrajaya campur orang Selangor, campur orang Kuala Lumpur, pergi minum air Sungai Kelang, tak habis air Sungai Kelang. Dah banyak dah kita ni. Ataupun orang Malaysia, seluruh rakyat Malaysia ni 30 juta pergi minum air Tasik Kelang, tak habis. Tapi Ya'juj dan Ma'juj, bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dia minum air Tasik Buhairah, habis licin. Tu belum lagi diminum oleh kelompok-kelompoknya yang berada di belakang. Ramainya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan makan binatang-binatang, mereka akan memusnahkan ternakan, sehingga tidak ada seekor pun binatang yang terselamat di permukaan bumi kecuali dimakan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan manusia berkumpul di tempat tinggi pada ketika itu membawa binatang-binatang mereka untuk dijadikan bekalan makanan selama mana mereka dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Riwayat lain menyebutkan bahawasanya Ya'juj dan Ma'juj ini mengepung kaum manusia di bumi selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Sehinggalah dalam riwayat disebutkan ketika mana terkebun Nabi Isa AS dan para sahabatnya, hingga kepala lembu ketika itu lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar kamu sekarang. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya bermohon kepada Allah Ta'ala, kepala lembu lebih berharga daripada 100 dinar, duit yang kamu miliki ketika itu. Lalu dalam riwayat disebut dalam kitab Al-Usus wal Muntalaqat, disebutkan bahawa ala rajul yashtari lana nafsahu fayanzuru ma fa'al hadzal adu fayatajarra rajul minhum muhtasiban nafsahu qad wattanaha ala annahu maqtul fayanzilu fayajidul mauti ba'dum ala ba'di fayuna ya ma'syaral muslimin. Disebutkan ketika mana manusia dia dah putus asa, dikepung di dalam bukit di tempat yang tinggi, dikepung di tempat yang tinggi, mereka dah kehabisan bekalan makanan. Mereka salah seorang daripada kumpulan manusia tu mengatakan, ada tak daripada kita ni yang ingin turun daripada bukit untuk melihat apakah yang dilakukan oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj di permukaan bumi. Mungkin waktu kamu turun tu kamu dapat ambil makanan ke binatang-binatang yang terselamat untuk dibawa ke sini. Ada tak salah seorang daripada kamu ni yang berani untuk turun tengok kaum Ya'juj dan Ma'juj? Tak ada seorang pun berani. Sebab mereka tahu kalau mereka ni turun, mereka kalau tidak pulang pasti mereka akan mati. Sebab bekalan makanan yang dipunyai oleh kaum manusia yang bersembunyi di Bukit Tur Saina itu dah habis dah. Bukit Tur Saina, tahu Bukit Tur Saina di mana? Di Mesir. Di Mesir, dia punya ketinggian dia 2285 meter. Kalau nak naik tu lebih kurang 7 jam. Hamba pergi dah lah di Bukit Tur Saina, di kaki Bukit Tur Saina tu, tak naik sebab orang kata 8 jam. Turun cepat lah, turun sekejap je. Tapi di situ akan bersembunyi manusia di akhir zaman daripada Ya'juj dan Ma'juj. Maka salah seorang daripada kaum manusia tu berkata, kami akan turun untuk melihat apakah yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dia berserah, dia putus asa dah. Kalau ada duit, ada duit ketika itu tapi tak boleh nak beli makanan, tak boleh nak dapat sesuap makanan, tak ada gunanya duit. Kemudian dia turun, dia tengok kaum Ya'juj dan Ma'juj ni semuanya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'juj Ma'juj ni dia pergi ke seluruh permukaan bumi, dia makan manusia, dia makan binatang, dia musnahkan negeri-negeri tersebut.
air sungai, air laut, semuanya diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dia kembali balik ke kaum manusia ketika itu. Dia kata, ya ma'syaral muslimin, ala ubashiru, wahai manusia belaka, ala ubashiru, aku nak bagi tahu kepada kamu perkhabaran yang menggembirakan. Innallaha azza wa jalla qad kafakum aduwakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah melenyapkan seluruh musuh-musuh kamu. Kemudian wa husunihim wa yusarriu mawashihim. Allah Ta'ala musnahkan mereka ini dengan Allah Ta'ala datangkan kepada mereka ulat-ulat. Ulat-ulat ni ketika mana Nabi Isa AS berada di gunung Tursina tu, Jabal Tursina, dia doa kepada Allah Ta'ala untuk menyelamatkan manusia, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan ulat-ulat yang menggigit leher-leher Ya'juj dan Ma'juj, ataupun virus, sehingga seluruh Ya'juj dan Ma'juj tu meninggal. Dan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ni bergelimpangan di setiap tanah-tanah di bumi, sehingga tidak ada tersisa satu pun tanah, 1 inci pun tanah, kecuali dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan, amba baca terjemahan saja, kemudian turun Nabi Allah Isa dan para sahabatnya daripada gunung Tur, maka mereka tidak dapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Maka Nabi Isa AS dan para sahabat pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta. Allah Ta'ala turunkan burung-burung, Allah Ta'ala utuskan burung-burung yang lehernya seperti unta, membawa bangkai-bangkai mereka Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dilemparkan di tempat yang Allah Ta'ala kehendak. Kemudian Allah Ta'ala kirimkan hujan yang tidak menyisakan sesuatu pun rumah maupun khemah. Lalu Allah Ta'ala membasahi bumi hingga menjadi licin. Kemudian dikatakan kepada bumi, tumbuhlah buah-buahan dan kembalilah kepada berkatmu. Sebelum Ya'juj dan Ma'juj ni mati, Ya'juj dan Ma'juj ni dia berasa, dalam riwayat lain bahawasanya Ya'juj dan Ma'juj ni gembira. Sebab apa? Sebab mereka melihat setiap sudut bumi ni tidak diduduki oleh manusia selain daripada mereka. Mereka merasakan mereka ini sudah menjadi raja ataupun pemilik kepada bumi ni. Lalu mereka, ketua mereka mengatakan, kita telah membunuh seluruh penduduk-penduduk bumi. Lalu ayolah kita bunuh seluruh penduduk-penduduk langit pula. Dia bunuh seluruh penduduk langit pula. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, laqad qatalna man fil ar. Ni ketua Ya'juj dan Ma'juj. Laqad qatalna man fil ar, sungguh kita telah membunuh orang yang berada di bumi. Halumma falnaqtul man fis sama. Ayuh, marilah kita bunuh penduduk-penduduk di langit. Fayarmu binusya bihim ila sama. Kemudian mereka, kumpulan Ya'juj dan Ma'juj ni, acukan, bidikkan busur-busur mereka ke langit. Busur mereka bidikkan busur-busur mereka ke langit. Fayarudduhallahu alaihim makhdubah dama. Kemudian bila busur mereka ni diarah ke langit, mereka melepaskan busur mereka. Ketika mana busur mereka jatuh, penuh dengan darah-darah. Allah Ta'ala bubuh darah kepada busur-busur mereka, dan mereka menyangka bahawasanya mereka telah membunuh penduduk-penduduk langit. Sebenarnya Allah Ta'ala sengaja letakkan darah-darah di busur-busur mereka setelah mereka membidik busur mereka ke langit untuk menipu dayakan mereka. Hasil daripada doa Nabi Isa AS, maka Allah Ta'ala istijabahkan doa Nabi Isa. Maka Allah Ta'ala hantar ulat-ulat ataupun sejenis virus yang menggigit leher-leher Ya'juj dan Ma'juj, sehingga semua Ya'juj dan Ma'juj meninggal.
Semua Ya'juj dan Ma'juj meninggal. Dan ketika mana benda ni dikhabarkan kepada Nabi Isa AS, Nabi Isa AS turun dengan para sahabatnya daripada Bukit Tursena. Turun tengok mayat bergelimpangan. Ketika tu binatang-binatang yang dimiliki oleh Nabi Isa dan para sahabatnya dah kurus kering. Lalu binatang-binatang ni dia pergi makan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Sebahagiannya makan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dan dikatakan dalam riwayat, tidak ada binatang-binatang yang ada di muka bumi ketika itu kecuali semuanya gemuk, disebabkan makan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dan ketika mana Allah Ta'ala hantar burung, yang mana leher burung tersebut sebesar leher unta, untuk mengangkut bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini ke mana? Ke laut. Maka ikan-ikan di laut menjadi gemuk, kenyang. Lalu Allah Ta'ala cucikan bumi ini dengan menurunkan hujan. Ya'juj dan Ma'juj ni tempoh dia tak lama, 40 hari 40 malam je. 40 hari 40 malam. Kemudian Nabi Isa AS memerintah dunia ketika itu selama 40 tahun. Nabi Isa. Tapi Imam Mahdi kat mana ketika tu? Imam Mahdi dah meninggal dah. Imam Mahdi tak sempat dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dia mula dengan Imam Mahdi, dukhan, asap hitam, dunia akan bergelap 40 hari 40 malam, elektrik tak ada. Kemudian Nabi Isa AS, Imam Mahdi Al-Muntazar, turunnya Nabi Isa, matinya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah daripada keluar Ya'juj dan Ma'juj, Allah Ta'ala matikan Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa memerintah selama 40 hari, selama 40 tahun. Dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahawasanya Nabi Isa sempat berkahwin dan dapat anak. Tapi dia tak bawa syariat baru, dia bawa syariat Nabi Muhammad. Ketika mana Nabi Isa turun daripada Manaratul Baida, sebelum datangnya Ya'juj dan Ma'juj, seluruh kaum Kristian beriman kepada Nabi Isa AS. Orang Rom akan beriman kepada Nabi Isa, masuk Islam secara beramai-ramai. Nabi Isa memerintah 40 tahun. Tidak ada satu pun daripada umat manusia yang tidak mendapat manfaat daripada keberkatan bumi. Kalaulah diletakkan kayu yang kering di padang pasir, kayu kering tersebut akan tumbuh. Serigala dan kambing akan berbaik antara satu sama lain, tak makan antara satu sama lain. Sebab apa? Keberkahan daripada pemerintahan Nabi Isa, makmur semakmur-makmurnya. Aman dunia ketika itu 40 tahun. Kemudian setelah itu Nabi Isa meninggal. Nabi Isa meninggal, terbitnya matahari di sebelah barat. Ini dah dekat kiamat sangat dah ni. Matahari terbit sebelah barat. Maka ketika itu, kalau ada orang yang kufur, imannya tidak diterima. Kalau orang ada yang berdosa, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. 40 keluar matahari terbit sebelah barat, matahari terbit di sebelah timur. Satu hari nanti matahari terbit sebelah barat, kemudian datang keluarnya Dabbatul Ar daripada perut bumi. Dabbatul Ar ni akan bawa cincin Nabi Musa dan tongkat Nabi Sulaiman. Tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dan Dabbatul Ar ini akan mengkhatamkan, akan mencopkan di atas tiap-tiap muka manusia ketika itu, sama ada dia ini orang beriman, tulis iman, ataupun orang kafir. Waktu tu antara iman dengan kafir, tidak ada munafik. Munafik kafir. Kemudian barulah datang angin daripada arah Yaman. Angin daripada arah Yaman yang akan membunuh jiwa-jiwa yang ada imannya, walaupun senipis kulit bawang. Semua orang beriman ketika itu meninggal. Ketika itulah terbelahnya bumi di sebelah barat, di sebelah timur, di Jaziratul Arab. Kemudian keluarnya api daripada Aden, yang akan menghambat manusia kepada mahsyar.
Itu kronologi hari kiamat. Jadi kita ni sekarang ni berada di zaman apa? Zaman As-Sailamah. Zaman As-Sailamah, zaman sebelum munculnya As-Sufyaniyah. Maka sikap kita dalam menghadapi zaman sekarang ini ialah sebagaimana anjuran Nabi SAW, bila datangnya fitnah, maka jangan terjebak daripada fitnah. Ilmu akhir zaman yang kita dah sebut ni bukan sekadar mitos ataupun hikayat Nabi, cerita-cerita penghibur duka kita, pengeluar waktu lapang kita. Tidak. Ilmu akhir zaman ni, kata guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, wajib kita belajar. Wajib kita belajar ni sama sebagaimana wajib kita belajar ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kerana ilmu akhir zaman ni diambil daripada hadis Jibril. Hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi, hadis 40 tu, yang menjadi sumber kepada terbitnya rukun agama, iman, Islam, ihsan dan ilmu bi alamatis saah. Kita belajar ilmu alamatus saah ataupun petanda hari kiamat ni untuk kita mengetahui apakah petanda-petanda hari kiamat. Ada petanda hari kiamat yang baik, ada petanda hari kiamat yang tak baik. Kita mengetahui fitnah-fitnah supaya kita ni tidak terjatuh dalam fitnah. Kita belajar ilmu tentang fitnah supaya kita tidak terjatuh dalam fitnah. Sebagaimana kita belajar ilmu tasawuf. Tasawuf ni kalau kita belajar sifat mazmumah dulu, sifat yang dicela. Untuk apa kita belajar sifat yang dicela, sedangkan kita ni nak jadi nak memakai dengan pakaian yang mahmudah, dengan pakaian yang elok, dengan perangai-perangai yang elok. Kenapa perlu belajar sifat mazmumah? Supaya kita nak buang sifat mazmumah ni dalam kehidupan kita. Begitu juga ilmu akhir zaman ni wajib kita belajar ni supaya fitnah-fitnah yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ini dapat kita jauh. Kalau kita tak tahu ini fitnah, maka kita ini takut kita akan menjadi murawijal fitan, menjadi penyambun kepada fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi ilmu tentang alamatus saah ini wajib kita belajar. Wajib kita belajar dan kita tahu. Di antara ilmu alamatus saah yang dibukukan, yang jadi silibus kepada umat ini ialah kitab-kitab yang disusun oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, yang menceritakan kronologi ataupun ukhrayatul zaman semenjak daripada zaman Nabi Adam AS hingga hari kiamat. Fasa Ya'juj dan Ma'juj ni lama lagi. Cuma untuk kita tahu saja. Kita ni zaman As-Sailamah, kemudian zaman As-Sufyaniyah. Zaman As-Sufyaniyah ni tak tahulah kita ni sempat menempuh ataupun tidak. Zaman As-Sufyaniyah ni lah munculnya Imam Mahdi Al-Muntazar, tapi belum diisytiharkan lagi. Kerana As-Sufyaniyah ini, Raja Sufyan yang memerintah dunia, satu hari nanti yang memerintah dunia ini bukan Amerika, bukan Rusia, bukan China, tapi Sufyani daripada Syam, yang akan membantai Ahlul Bait keluarga Nabi, membantai Ahlul Bait keluarga Nabi, sehingga banyak keluarga-keluarga Nabi dibunuh di Mekah dan di Madinah. Dan dalam riwayat disebutkan bahawasanya pada tahun tersebut tidak berlaku umrah ataupun haji di Mekah dan Madinah. Kerana apa? Kerana darah-darah Ahlul Bait telah membanjiri kota Mina sehingga ke paras buku lani. Ahlul Bait keluarga Nabi, kita panggil Said ini akan dibunuh sebab Sufyan ini ialah golongan Nawasib. Apa itu golongan Nawasib? Golongan yang memusuhi ahli keluarga Nabi. Apakah dia ni orang kafir? Tidak. Dia ni orang Islam, tapi dia ni kelompok Nawasib yang membenci Ahlul Bait keluarga Nabi, sehingga Imam Mahdi ni daripada Madinah lari daripada Madinah kerana takut dibunuh oleh tentera As-Sufyani, sehingga datangnya keluarnya 12,000 tentera daripada Aden Abiyan. Yakhruju min Aden Abiyan
isna asyara alafan yansurullah wa rasuluh. Akan keluar daripada kota Adan Abian 12,000 penolong agama Allah Ta'ala. Inilah yang akan backup Ahlul Bait keluarga Nabi di akhir zaman. Ia disebut sebagai Taifah Mansurah. Adan Abian kat mana? Putrajaya? Tak. Adan Abian tu di Yaman. Adan, sebelah Adan Abian. Nabi bagi tahu secara spesifik daripada negeri mana akan keluar penolong yang akan backup ahli keluarga Nabi. Dan mereka inilah yang antara yang membai'ah Imam Mahdi di akhir zaman. Imam Mahdi ni tuan-tuan akan dibai'ah secara paksa. Yang menentang Imam Mahdi ialah As-Sufyani. Di zaman As-Sufyani, di antara peristiwa-peristiwa besar yang berlaku iaitu peperangan di Jaziratul Arab. Peperangan di Jaziratul Arab, dan bahan panasnya peperangan itu disebut dalam riwayat Abu Daud lebih panas daripada teriknya bahan matahari. Dan zaman pemerintahan As-Sufyani yang kehadapan ni satu zaman lagi, harga gandum ni dapat dibeli dengan segenggam emas. Harga gandum, sekilo gandum dapat dibeli dengan segenggam emas. Apa maksud? Nabi bagi sifat jawami'ul kalim, segenggam emas nak beli gandum. Bermaksud mungkin ketika itu mata wang dunia ni tak laku dah. Ini mata wang yang kita cetak ni adalah duit palsu. Duit palsu yang dicetak. Bila banyak-banyak kali dicetak akan berlaku inflasi apa semua sekali. Zaman pemerintahan As-Sufyani. Dan pada waktu itulah berlakunya peperangan namanya peperangan Mulhamah Al-Kubra. Peperangan Mulhamah Al-Kubra di antara Islam dengan Rom akan menentang satu puak yang Nabi SAW sifatkan mereka ini puak yang bermata sepek. Muka mereka itu disifatkan oleh Nabi seperti meja bundar. Siapakah mereka? Apakah mereka ini sama dengan keturunan Ya'juj dan Ma'juj? Ini tentera As-Sufyani. Sufyani ini dia ada dua zaman, Sufyani awal dan Sufyani Sani. Kemudian Imam Mahdi akan dibai'ah secara paksa di antara Hijr, Ismail dan Rukun Yamani setelah daripada As-Sufyani di Syam mengetahui bahawasanya ada seseorang di Mekah Ahlul Bait yang belum lagi dibunuh oleh As-Sufyani, dan mereka ini akan diangkat sebagai pemimpin akhir zaman. Yang ketika itu Imam Mahdi tak tahu dia ni pemimpin akhir zaman. Cuma ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis ada pada tubuh dia. Tapi dia kata, aku ni bukan pemimpin akhir zaman, aku tak layak untuk jadi pemimpin. Maka dia ingin dibai'ah. Dia lari ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah, daripada Madinah ke Mekah. 3 kali dia lari Mekah Madinah. Dikejar oleh kaum muslimin ketika itu untuk menjadikan dia sebagai khalifah. Lalu ditangkap di antara Hijr dengan Rukun Yamani, dibai'ah secara paksa. Dalam riwayat dalam kitab Al-Usus wal Muntalaqat disebut Imam Mahdi ni dirangkul kepala dia, orang tarik dia untuk jadi untuk jadi pemimpin. Paksa tu, bukan minta undi. Paksa ni supaya kita ajak anak kita hak jenis takut mandi. Yalah. Paksa. Tak mau. Aku ni bukan Imam Mahdi. Lalu dibai'ah, di situlah dibai'ah. Maka setelah daripada dibai'ah, tentera As-Sufyani hantar satu pasukan tentera dia daripada Syam untuk membunuh lelaki ini, Muhammad bin Abdullah ni, sampai di satu tempat namanya Zulhulaifah. Zulhulaifah ataupun di riwayat lain disebutkan di Bayda. Ada tak? Bayda, tempatnya di Bayda. Bayda ni di antara Zulhulaifah dan Madinah. Ada satu tempat namanya Bayda.
Beirut ni ada dua tempat di Yaman, di dunia ni. Satu di antara Zulhulaifah dan Madinah, satu lagi di Yaman, Bayda. Allah Ta'ala tenggelam seluruh tentera-tentera As-Sufyani. Allah Ta'ala belah bumi, tenggelam seluruh tentera As-Sufyani, kecuali seorang saja yang Allah Ta'ala selamatkan, untuk beritahu kepada rajanya di Syam bahawasanya tentera kitanya semuanya telah mati di padang pasir. Lalu ketika di bai'ah itulah As-Sufyani telah mengislahkan, telah mendamaikan, telah menyelesaikan semua isu-isu umat dalam satu malam, dan beliau melakukan ekspedisi menentang musuh-musuh Islam hinggalah sampai ke Syam. Itu Imam Mahdi Al-Muntazar. Jadi dia ni dibai'ah secara paksa, bukan undi, bukan mengaku dia ni Imam Mahdi. Kalau waktu saya di Yaman dulu, ada satu tempat di antara Ada dengan Sana'a, itu Taiz, di satu tempat di Taiz, ada orang mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Orang Yaman mengaku sebagai Imam Mahdi, buat pengisytiharan pula. Bahkan di Indonesia pun ada orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Di di tengah-tengah kota Jakarta tu, mana ada kalau kita pergi Monas. Di Monas dia bawa bendera panji hitam, dialah Imam Mahdi akhir zaman. Sedangkan Imam Mahdi ni diisytiharkan di mana? Dia di depan Kaabah. Dia ni daripada keturunan Sayyidina Hasan sebelah ayah, Sayyidina Husain sebelah mak. Dan dia ni Imam Mahdi ni bukan orang yang fasih berkata-kata. Disebutkan dia ni percakapan dia al-qaqqa. Percakapan dia ni teller, dan bukan ahli pidato sebagaimana orang politik. Dia teller, dia tak pandai bercakap, tapi dia ni pemimpin akhir zaman. Kecek dia teller, tapi dia angkat sebagai pemimpin akhir zaman. Dia menyelesaikan semua isu umat. Pada waktu itu tidak ada mazhab, tidak ada mazhab dah. Sebab mazhabnya mazhab Imam Mahdi Al-Muntazar, kata guru kami. Tidak ada namanya Jamaah Minal Muslimin yang bergaduh sekarang ni. Ada namanya Abim, ada Jemaah, adanya Halwan, ada namanya Tabligh, ada namanya Ikram, ada namanya Habib-Habib ni, adanya namanya banyak persatuan-persatuan daripada kaum muslimin. Dan masing-masing melakukan kebaikan dan kebajikan, dakwah, dan mereka merasakan inilah kumpulan kita lah yang paling syumul. Tapi zaman Imam Mahdi muncul, Jama'atul Minal Muslimin jadi Jama'atul Muslimin, jemaah orang Islam. Semua wajib untuk berbai'ah kepada dia. Cuma Imam Mahdi, tentera dia ketika mana di dalam Mulhamah Al-Kubra ni tak ramai lah, 12,000 orang. Yang bai'ah dia 12,000 orang. Dan 12,000 orang ni lah yang akan berhadapan dengan kaum kafir di akhir zaman. 4,000 orang mati, meninggal, 4,000 orang lari daripada medan tempur. Ini Allah Ta'ala tidak ampunkan dosanya. 4,000 yang mencapai kemenangan, tentera Imam Mahdi akhir zaman. Jadi benda-benda ni kena tahu, kena tahu, supaya kita ni berhadapan dengan dunia akhir zaman ni dalam keadaan mengikut panduan yang diuruskan oleh Nabi SAW. Kalau kita mengaji dalam kitab Fiqh Tahawulat ni, setiap zaman ni dia kena ada sikap dia. Apakah sikap di setiap zaman yang perlu kita buat? Zaman As-Sailamah, Nabi ada wasiat kepada Ahlus Syam. Ahlus Syam, apakah sifat bila berlakunya krisis di Syria? Ada dalam kitab An-Nubzah As-Su'ra yang kita baca kat sini. Nabi suruh kepada orang Syam, orang Syria, supaya bendamkan muka-muka kamu ke dalam tanah, dan janganlah kamu
berpihak kepada mana-mana pihak. Fitnah di Syria tu, ada hadis riwayat Al-Bazzar, Nabi kata, janganlah kamu berpihak kepada mana-mana pihak. Kalau kamu mampu untuk humbangkan muka kamu ke dalam tanah, humbangkanlah, jangan kamu berpihak, kerana itu adalah fitnah. Fitnah ialah qaqita'il lailil mazlum. Fitnah ni benda yang kita tak mampu nak menentukan yang mana benar, yang mana salah. Zaman ni zaman fitnah. Benda yang benar mungkin disangka batil, benda yang batil mungkin disangka benar. Kebenaran itu dilindungi oleh batil, dan kebatilan itu berada di atas hingga menampakkan kebenaran, dan kebenaran itu berada di bawah sehingga disangkakan kebatilan. Ada waktunya kita tidak berpihak, dan tidak berpihak kepada mana-mana kelompok ketika mana zaman fitnah ini adalah pihak yang benar, sebagaimana isyarat Nabi SAW. Kalau berlaku fitnah, orang yang berdiri lebih baik daripada orang duduk. Orang berlari lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri lebih baik daripada orang duduk. Orang duduk adalah orang yang selamat. Ada orang duduk tak pergi mana, relax dekat rumah, tak buka TV, tak baca Quran. Kadang-kadang orang kampung lebih selamat daripada orang bandar. Tak cara dengan masalah-masalah yang berlaku di media sosial, di TV, duk cara ke ayat itik dia, sampai waktu sembahyang pergi masjid surau, mengaji Quran, dengar kuliah-kuliah agama, malam tidur, pagi esok pergi kebun, pergi bendang, petang balik. Itu adalah orang yang selamat. Kalau zaman fitnah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu sahaja daripada saya. 12.30 dah ni. Jadi saya mohon maaf lah sebarang kekurangan dengan apa yang saya kongsikan ini, dan perkara-perkara ini berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj ni, ialah kita kena tahu secara 10 tanda besar kiamat ni, kena tahu secara ijmal apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku, supaya kita bersiap siaga apabila kita menjadi penghuni zaman tersebut. Mungkin Allah Ta'ala panjangkan usia kita sampai kepada zaman Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin Allah Ta'ala panjangkan usia kita kepada zaman Dajjal. Apakah sikap kita bila berada menjadi penghuni zaman Dajjal? Itu semua telah diisyarahkan oleh Nabi SAW. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya danim al-ni'am, ya qatil khairat, ya wasi' al-ata', ya dafi' al-bala' wa ya sami' al-du'a, ya hadiran ya sabi ghaib, ya mawjudan inda syada'id, ya khafi al-lut, ya haliman la ya'jal, iqdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin.